Allah buka majlis kita pada malam ini dengan bersama-sama baca kita. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allah Subhanahu wa ta'ala bil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram minal masjidil aqsa allazi barakna ma hawlahu linurahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhanallahul azim. Maksudnya Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah ila Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati kan di sekitarnya. Itu kami tunjukkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rabbul ayatina innahu was-sami'ul basir. Sehingga Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha melihat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuharkum hatta akun ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Maksudnya tidak sempurna masalah seorang kamu sehingga aku lebih kasihnya kepada ayahnya, lebih kasihnya kepada anaknya, dan lebih kasihnya kepada manusia semuanya. Alhamdulillah. Yang masih silakan Imam, kemudian Bilal, kemudian jatan puasa surau masih ada kan? Jatan puasa surau, jatan haji dan haji silakan jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia rahmat kepada Allah Ta'ala lagi tuan-tuan kita dapat bersama malam ini. Jadi malam ini kita fokus berkenaan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa saya dah pernah bagi ceramah Isra Mi'raj kan? Dulu. Setelah kita tengok balik peristiwa Isra dan Mi'raj ini di mana Isra dan Mi'raj. Isra maksudnya berjalan malam. Kita tengok balik. Isra maknanya berjalan malam. Berjalan malam yang dibawa. Bukan Nabi pergi sendiri, tapi dibawa. Isra dibawa oleh malaikat Jibril dan juga Mikail daripada Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsa di Palestin. Kemudian Mi'raj maksudnya naik ke langit. Naik ke langit, langit yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ke langit ketujuh. Dan akhirnya melewati langit. Sampai ke Sidratul Muntaha. Sehinggalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau ikut daripada cerita itu, seolah Allah Taala itu berada di langit. Lebih pada langit. Sidratul Muntaha dan sebagainya. Itu hanya sekadar kata arah tujuannya ke mana. Arah tujuannya ke mana, peristiwa Isra' itu naik ke langit kan. Itu sebenarnya Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Kalau kena jibat tauhid, Allah Subhanahu wa taala laisa bil makan atau zaman. Allah Ta'ala itu maujud, laisa bil zaman wala bil makan. Dia wujud tetapi tidak bertempat. Tidak dikaitkan dengan tempat dan juga tidak dikaitkan dengan masa. Kita fahamlah. Itu. Jadi naik ke Sidratul Muntaha itu hanya sekadar sebagai arah tujuan lah ke mana nak pergi. Ketika kalau kita semayang menghadap ke Kaabah. Kita semayang menghadap ke Kaabah. Adakah Allah Ta'ala itu ada di Kaabah? Tidak kan? Allah Ta'ala tidak berada di Kaabah sebab dia tidak bertempat. Tidak dikaitkan tempat dan tidak dikaitkan dengan masa. Itu kita kena fahamlah. Berkenaan dengan perkara-perkara yang begini, perkara-perkara mutasyabihat, perkara-perkara yang kesamaran ini. Jadi kita serahkanlah, kalau ikutkan serahlah kata makna yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi sendiri pun bila dia turun daripada langit, Nabi pun tak dapat gambarkan macam mana zat Allah Ta'ala itu. Tak dapat digambarkan. Kalau kita mengaji kitab Jawharatul Tauhid, kitab Tuhfatul Murid, syarah Jawharatul Tauhid. Saya mengajar kitab di Lembau lah, Masjid Jami' An-Nur Lembau. Dia berkenaan dengan bait-bait syair yang sekarang oleh Syekh Tahir Naqani ada 114 bait syair. 44 bait syair. Yang terdapat itu dia berkenaan dengan tauhid, bab akidah, bab uluhiyat, bab nubuat dan juga sam'iyat. Bab ketuhanan sifat 20. Kemudian bab nubuat, kenabian, sifat-sifat wajib kepada nabi, sifat mustahil kepada nabi dan sifat harus kepada nabi dan juga rasul. Kemudian perkara-perkara sam'iyat, perkara-perkara yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada berdasarkan Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa Isra' pada ini lebih kita katakan, nak katakan sam'iyat pemulihan. Sam'iyat, benda-benda yang didatangkan, peristiwa-peristiwa yang didatangkan oleh yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda-benda gaib yang terdapat kita nak kata penjelaskan yang sebenarnya, kecuali orang-orang yang pakar mengenai perkara tadi. Perkara-perkara naik ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam ayat itu, kalau kita baca pada surah Al-Isra, Subhanallazi asra bi 'abdihi, Maha suci Allah. Jadi kata-kata Maha suci ini dia melambangkan kepada antaranya ialah tanzih. Tanzih pada penyucian Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala. Kerana zat Allah Ta'ala ini satu zat yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar, tetapi dia maujud, tetapi dia ada. Tapi zat Allah Ta'ala itu ada, walaupun tak boleh dilihat. Kemudian sampai itu nak menyatakan pada kita tentang ta'ajub. Peristiwa ta'ajub, perkara peristiwa yang mengherankan. Sehingga kan kalau ikut sejarahnya, peristiwa Isra' ini ada yang murtad, tidak boleh menerima peristiwa tersebut lah. Tak sampai di akal mereka lah,
Akal mereka tak sampai memikirkan perkara tadi. Sebab perkara ini perkara yang luar biasa. Maklumlah peristiwa Isra' Mi'raj ni berlaku dalam satu malam. Mana Nabi di Isra' dibawa oleh malaikat Jibril dan juga Mikail pada malam itu. Kemudian sebelum subuh dah balik semula. Sedangkan perjalanannya sangat jauh. Bayangkanlah kita daripada Makkah ke Baitul Maqdis pun lebih kurang dalam 1 bulan kalau dululah. Sekarang ni memang naik flight pun sekejap je, tak lama sangat kan dulu. Cuma kalau kita daripada KLIA menuju ke Mekah, kalau tidak pun Jeddah lebih kurang dalam 8 jam. Jam ataupun 8 jam lebih lah. Tengoklah kepada suasana keadaan. Kemudian daripada Mekah ke Palestin pun saya rasa tak akan sampailah 8 jam. Paling tidak pun mungkin 3 jam perjalanan dia. Itu kalau naik flight. Tapi kalau dulu mana ada flight, tidak ada kapal terbang. Jadi yang ada ialah unta, yang ada ialah kuda. Itulah pengangkutan yang ada masa tu. Jadi kalau ikutkan perjalanannya lebih kurang 1 bulan, barulah sampai ke Baitul Maqdis. Okey, dia terampak di Palestin. Jalan tak? Jalan tak kan? Kan? Betul? Sebab dia memang ada tempat dia tu sengit. Tempat dia sengit. Okey? Jadi kemudian kata-kata Subhanallazi asra kan. Asra ni maksudnya dibawa berjalan. Dibawa dibawa berjalan. Bukan Nabi berjalan sendiri. Sebab kalau Nabi berjalan sendiri memang tak terjalan lah. Tak jalan lah. Macam tu. Paling tidak pun mungkin hanya sekadar ke Nabi boleh. Dan Nabi dulu pun pernah berniaga ke negeri Syam. Nabi pun pernah ke Madinah. Peristiwa hijrah Madinah pun bukan dalam 500 km, 500 lebih lah daripada Mekah menuju ke Madinah. Okey. Tapi kalau sekarang kalau kita naik bas dalam 5 jam, tak sampai 5 jam sudah sampai. Perjalanan dia. Kalau naik kereta api laju 2 jam saja. Sekarang ni ada kereta api laju. Yang mana dulu tuan, orang Arab dia tak pernah terfikir benda tu. Arab jahiliah dulu dia tak pernah terfikir pun benda tu akan ada. Kereta api, kapal terbang, helikopter, kapal layar, apa lagi? Kapal selam, kereta api laju, kereta motor dan sebagainya kan. Jadi yang katakan mereka tak nak beriman. Mereka tak percaya dan mereka akhirnya murtad. Jadi benda tu jadi fitnah lah. Mana fitnah itu ujian kepada Islam, kepada Rasulullah SAW. Itu masalah sebelum Quran. Wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatan linnas. Tiada yang kami tunjukkan. Wa ma ja'alna ru'yal lati. Tiada kami jadikan penglihatan yang kau melihat padanya pada malam itu kecuali dianya menjadi fitnah. Fitnah ataupun ujian kepadamu ya Rasulullah dan juga ujian kepada Islam yang ada masa tersebut. Jadi mereka tak boleh terfikirlah benda. Tapi sekarang tak ada masalah pun. Berbagai teknologi cipta kenderaan transport, sama ada di air, di daratan, di udara dan sebagainya. Dulu mereka tak boleh nak fikir benda tu. Tak tercapai lah pemikiran dia. Kemudian Abu Bakar pun, kalau ikut segi logik akal, memang dia tak fikir pun. Dia takkan terfikir pun benda tu berlaku. Tapi atas dasar beriman, percaya itu sebab dia Nabi, dia Rasul. So, percayalah. Kan? Kena percayalah. Sebab Nabi Muhammad ni digelar sebagai Al-Amin.
seorang yang sangat amanah. Betul? Dia seorang yang sangat amanah. Jadi apa je cerita yang dia cerita, tak ada tak betul. Semua betul. Semua betul. Cuma orang kafir Quraisy sebelum Nabi kan peristiwa Isra dan Mi'raj, mereka pun percaya dengan Rasulullah juga. Mereka juga kata Muhammad ni sebagai al-amin juga. Tapi bila berlaku peristiwa tadi, jadi terpecah kepada dua kumpulan. Satu beriman dan satu tidak beriman. Abu Bakar kata, aku percaya lebih pada itu lagi. Bila Nabi balik, Nabi kita kata, aku lebih percayalah apa yang Muhammad ceritakan. Macam tu. Kemudian kalau ikut sejarahnya, Nabi SAW ketika Nabi dilantik sebagai Nabi dan Rasul, Nabi kan diperintahkan untuk berdakwah kepada ahli keluarga baginda Nabi SAW. Bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata wa'anzir ashirataka aqrabin. Wa'anzir ashirataka aqrabin. Berilah peringatan oleh kamu kepada kaum kamu yang terdekat. Kaum kamu yang terdekat. Siapa orang terdekat? Itulah isteri kita, suami kita, mayah kita, adik-adik kita dan sebagainya. Jadi Rasulullah SAW bila dilantik sebagai Nabi dan Rasul, Nabi beri peringatan antaranya orang yang terdekat dengan Rasulullah SAW. Nabi pernah mengumpulkan ahli keluarga Nabi di Bukit Safa. Di Bukit Safa pernah dipanggil semua ahli keluarga Nabi untuk Nabi nak menyampaikan Islam kepada keluarga Rasulullah SAW. Dan juga yang terlibat antaranya ialah Abu Jahal sendiri. Bila Nabi ceritakan bahawa, kamu tahu tak di sebelah bukit ini, Bukit Safa ini, dia kata ada satu kumpulan manusia yang datang nak menyerang kamu. Kamu percaya atau tidak? Adik keluarga dia kata, kami percaya Rasulullah. Ya Muhammad, kami percaya. Kerana kau ni seorang al-amin. Kamu seorang yang amanah, orang yang dipercayai. Mustahil kau ni cakap benda yang tak betul. Tapi Abu Jahal pula kata, ya Muhammad, adakah kerana ini tujuannya kau nak panggil kami semua? Adakah ini tujuannya kamu nak panggil kami ni semua? Dikumpulkan sini, buat apa ni? Jadi maknanya Abu Jahal ni orang yang menentang Rasulullah SAW. Abu Lahab pun pernah juga dipanggil, dia pun menentang kata-kata Rasulullah SAW. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini dia ada berbagai pendapat. Sama ada yang berpendapat dalam mimpi, ada yang berpendapat dengan ruh saja. Ada yang menyatakan bahawa dengan penglihatan luar tubuh. Ada yang menyatakan birruhi wa jasad, dengan ruh dan jasad Rasulullah SAW. Jadi pendapat yang kuat menyatakan birruhi wa jasad, dengan ruh dan tiga jasad Rasulullah SAW. Sebab kata-kata bi'abdihi ini, kata-kata hamba ini merangkumi birruhi wal jasadi, dengan ruh dan jasad Rasulullah SAW. Dan peristiwa itu Nabi dibawa, bukan Nabi pergi sendiri. Kalau Nabi pergi sendiri memang tak tercapai lah. Tak bila-bila mungkin Nabi tak balik pun. Kalau dah pergi naik ke langit ke sana, memang tak balik lah, kan? Dia tidak satu malam, tak sampai satu malam pun, setengah malam pun dah balik. Semula ke Mekah. Dan Masya Allah, itulah perkara yang luar biasa yang berlaku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bermula daripada Masjidil Haram di Makkah. Masa itu berlaku pada 27 Rejab, setahun sebelum daripada hijrah. Dikata dalam kitab ini, terbuka bumbung rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Lalu turunlah Jibril, lantas dibawa Nabi yang mulia ke Baitullah. Ketika dia terletak berbaring di Hijr, di antara dua orang, Hamzah dan Ja'far, padahal dia masih dalam keadaan seperti mengantuk.
tidak tidur dan tidak jaga, maka dibawa oleh Jibril sebuah bejana bermas berisi hikmah dan iman. Lantas ia belah dada Nabi SAW yang mulia, daripada lengkuk di bawah leher hingga ke perut. Lalu ia keluarkan hatinya dan ia cuci hati yang mulia itu dengan air zam-zam. Kemudian dia penuhkan dengan hikmah dan iman, lalu ia tangkupkan semula. Kemudian hadirlah seekor binatang yang panjang, warnanya putih, badannya lebih besar daripada himar dan lebih kecil daripada bawal, bisa melangkah sejauh mata memandang. Dinamakan borak. Borak ni, mana borak tu? Kilat. Yakadul barqu yakhtafu absaruhum. Kan Al-Quran ada sebut kenaan dengan barqu tu, hampirlah kilat tu menyambarkan penglihatan mata mereka. Yakadul barqu yakhtafu absaruhum. Kulama ada yang saya lupa dah. Ayat tu panjang juga. Yakadul barqu yakhtafu absaruhum kulama ara. Tak lupa orang dengar dah. Kita tengok balik ayat tu. Jadi tu kan, makna borak itu ialah borak. Bukan borak pagi lain, borak petang lain. Borak santai kan, macam borak kan. Tapi itu bukan yang dimaksudkan. Borak ini binatang yang boleh terbang. Dia berupa seperti kuda yang ada sayap, yang boleh terbang sebatas kilat. Betul? Dan bila nak melangkah sebatas kilat, sudah tentu orang kata ialah benda bergerak laju, sudah tentu akan angin menepalah. Menepa kepada, ialah kalau kita naik kapal terbang, tiba-tiba kapal terbang tu dia punya tingkap dia ataupun pintunya terbuka, macam mana tuan-tuan? Kita pun mungkin ditarik keluar lah. Ditarik keluar daripada kapal terbang tersebut. Kenapa? Angin yang kuat. Betul? Itu. Jadi kalau ikutkan Nabi dengan pergerakan yang laju dan pantas, kemungkinan besar Nabi mungkin terjampak. Betul? Kerana pergerakan Nabi itu laju dan pantas, apalagi tak ada pelindung dan sebagainya. Tapi ini nak menyatakan tentang kelebihan yang ada kepada Rasulullah SAW tadi. Walaupun kita laju dan sebagainya, tetapi sentiasa dijaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi berjaya menamatkan akan rehlah ataupun misi tersebut. Baik. Kemudian dalam kitab ini juga disebut terbuka bumbung rumah Nabi SAW di Mekah. Okey. Kalau kita pergi ke Mekah kan, rumah Nabi ni sebelah mana tu dah? Dia duduk orang belah mana? Rumah Nabi ni dia duduknya di sebelah daripada sebelah kanan daripada Marwah. Kan kita sa'i daripada Bukit Safa ke Marwah. Kita mula daripada Safa, kemudian dia habis di Marwah. Bila kita dah habis Marwah sebanyak 7 kali kita pulang balik daripada sa'i tu, kita akan keluar di Bukit Marwah di sebelah kanan. Keluar ke sebelah kanan. Kalau kita umrah, kita keluar sebelah kanan. Lepas tu kita bertahlul. Tahlul ni motong rambut lah, untuk membebaskan kita daripada melakukan daripada perkara yang 13 perkara yang ditegah daripada mengerjakan umrah, larangan umrah kalian. Okey. Bila kita keluar daripada Bukit Marwah tu, dia ada satu tandas yang besar. Satu tandas besar sebelah kiri. Okey, tandas itu adalah merupakan tapak rumah kepada Abu Jahal. Tapak rumah kepada Abu Jahal. Sekarang ni dah dijadikan sebagai tandas ataupun toilet. Dan biasalah kalau tandas ataupun toilet terdapat di Mekah ataupun Madinah, biasanya akan 2 tingkat. Dia ada level 1, level 2, tetapi di bawah tanah lah. Di bawah tanah. Jadi
Rumah Abu Jahal tu disebabkan dia ni termasuk orang yang paling kuat menentang Rasulullah SAW. Jadi Allah Ta'ala balas dia dengan rumah dia tadi dijadikan sebagai tandas, tempat orang buahi dan sebagainya. Kemudian rumah Nabi SAW tak jauh daripada situ. Tak jauh daripada tandas tersebut, di sebelah bukit. Sekarang ini dijadikan sebagai maktabah, perpustakaan. Dijadikan sebagai perpustakaan. Jadi maknanya kalau kita keluar pada Marwah tu, pintu Marwah, kita akan turun ke kanan. Lepas tu ada satu dataran. Dataran tu sebelah kiri tu terdapatnya tandas. Kemudian ke ujung yang ada bukit tu ada terdapat satu maktabah, perpustakaan. Itulah tempat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dataran itu juga dia ada satu kawasan berpagar berwarna hijau. Kawasan berpagar berwarna hijau. Di situlah tempatnya rumah Siti Khadijah binti Khuwailid. Betul? Siapa yang pernah pergi ke sana biasanya mau tahu, dia akan tunjukkanlah. Dia akan tunjukkan, okey, ni rumah, ni asalnya rumah Rasulullah. Oh, ni asalnya rumah Abu Jahal. Kayak ini asalnya rumah Siti Khadijah binti Khuwailid. Itu. Keluar dari situ, kita akan pergi ke dataran terus, kita akan balik semula ke hotel. Tapi perjalanan itu menapak, tu jauh juga lah. Nampak jauh. Sebab kita keluar daripada belakang. Keluar daripada belakang, kita nak ke depan, jauh lah perjalanan tu. Jadi kalau kita pergi ke sana memang jauh lah. Itu sebabnya kalau kita nak pergi ke umrah ke Mekah, Madinah, kita punya tenaga kena kuat lah, sebab kita akan banyak menampak. Itu juga kalau kita nak kata apa lagi, kita pergi haji. Haji pun jauh juga kita menampak. Terutama sekali kita nak melontar. Kita nak melontar jauh. Kita kemah orang Malaysia ni dia di sebelah bukit. Di sebelah bukit kemah dia. Dia ada maktab 77, 78, 79, 80, 81 kan. Sampai pula maktab 87, 86. Dan biasanya penggunaan tempat orang Malaysia ni, dia punya kemah dia memang di sebelah bukit tu. Lepas tu ada satu terowong namanya terowong Muasim. Terowong Muasim tu, kat situlah kita masuk terowong Muasim tu untuk pergi ke tempat melontar. Jauh juga lah. Pulang balik tu mungkin dalam 8 km terselap sikit. Jauh perjalanannya. Memang 85 tu total kena menampak lah. Cuma sekarang ni dia ada kemudahan. Kata tempat berjalan apa tu? Kita letak kita kan kita berjalan kan, duduk nak berjalan. Eskalator kan? Dia ada eskalator. Mana dalam terowong tu dia ada eskalator, ada 2-3 eskalator lah. Jadi maknanya dia akan mengurangkan sikit lah jauh kita nampak tu, rehat sikit. Tapi bila kita keluar daripada terowong Muasim tu, kita akan pergi ke tempat melontar tu memang jauh lah nampak. Kemudian di Arafah pun tu juga. Di Arafah pun kita punya kedudukan kata kemah pun jauh daripada Jabal Rahmah tu. Jauh juga daripada Jabal Rahmah. Dan dia punya maktabnya adalah maktab yang nombor maktabnya tetap sama. Jadi bila kita berada di Arafah, katalah maktab kita di Arafah ialah nombor maktab 70. 77 kan, maktab 77. Kemudian apabila kita bermalam di mabit di Muzdalifah, kita juga akan dibagi maktab yang sama, nombor yang sama. Nombor yang sama mana nombor 77, betul? Lepas tu bila kita pergi ke Mina pun juga pada maktab yang sama. Cuma jarak maktab daripada Arafah ke Muzdalifah itu jaraknya jauh. Cuma kemudian maktab daripada Muzdalifah menuju ke Mina tu dia agak dekat sikit. Tapi dia ada pas lah. Pas memang ada trip lah, memang dia khususkan pas tu ulang alik. Pas tu kita naik lah pas tu. Ada tu. Jadi kalau nak menampak pun jauh juga nak menampak. Itulah. Jadi kalau kita dipilih
oleh Allah Ta'ala sebagai duyufur rahman. Duyufur rahman maknanya tetamu ar-Rahman, tetamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita dipilih, so kita kena banyak exercise sebelum kita bertolak. Pastikan badan kena sehat. Itu sehat. Rasanya pun ramai orang fit dan sebagainya, insyaAllah. Baik tuan-tuan dan puan, muslimin, muslimat yang berbahagia. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi ditunjukkan dengan berbagai-bagai tamsilan. Berbagai-bagai gambaran. Nabi dibawa ke dalam syurga, Nabi dibawa dalam neraka, tengok keadaan siksaan, orang yang diseksa, dibalas. Jadi ini semua hanya sebagai gambaran saja. Gambaran. Sebab apa? Sebab peristiwa sebenarnya belum berlaku lagi. Sebab kiamat belum berlaku. Kiamat belum berlaku. Kan syurga dan neraka belum diisi. Belum diisi lagi kan. Itu sebabnya kita tak boleh kata dalam peristiwa Iraq dan Mi'raj Nabi memang betul-betul masuk. Tengok memang ada orang disesam macam tu. Tidak. Sebab peristiwa ini hanya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj saja. Cuma Nabi diberikan tamsilan gambaran bagaimana tentang umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Nabi melihat satu kaum yang menanam dan mengetam dalam satu hari. Tiap-tiap kali mereka mengetam, ladang dan sawah mereka kembali kepada keadaan sebelum diketam. Maka ia bertanya hal ini kepada Jibril. Jawabnya, mereka lah orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka diberikan ganjaran 700 kali ganda, Masya Allah. Ini kumpulan pertama lah. Kemudian Nabi jumpa kumpulan yang kedua. Mana gambaran kedua? Ia sampai satu golongan yang dihempak kepala mereka dengan batu besar. Tetapi tiap-tiap kali diromokkan kembali kepala itu seperti sedia kala. Masya Allah. Dan dilakukan demikian itu atas mereka dengan tidak putus-putus. Tak putus-putus, sentiasa dalam keadaan begitu, diseksa. Diangkat batu besar kepala mereka, kemudian dihempak pada batu, pecah. Kalau batu pun boleh. Kemudian kembalilah kepala berjatuh semula. Kemudian dihempak lagi. Itulah berterusan keadaannya. Jadi Nabi SAW pun tanya dengan Jibril, ya Jibril, apakah maksud dengan golongan ini? Ini golongan kau yang Muhammad, mereka yang berat kepala pada mengerjakan sembahyang fardu. Berat kepala dan mengerjakan sembahyang. Macam-macam alasan lah. Macam-macam alasan. Macam ada alasan buat ke dan sebagainya. Apalagi kalau orang kata masa itu pula memang dia pula ada kerja pula, orang bagi kerja dia pula. Bila ada orang bagi kerja pada dia suruh buat, lagi pula jadi alasan. Betul? Apalagi kalau memang orang tak ada bagi dia kerja, tapi dia pura-pura cari kerja, pura-pura menyebutkan diri supaya terhindar daripada mengerjakan solat. Inilah antara bentuk alasannya. Kalau ada golongan yang mengempak kepala mereka dengan batu besar, kemudian pecah kepala mereka, kemudian bertaruh semula, ambil lagi, Masya Allah. Kemudian Nabi jumpa kumpulan yang ketiga. Nabi lihat satu kaum yang atas kemaluan depan dan belakang mereka hanya ada tutupan dari perca-perca yang robak rabi. Mereka merakut ke sana kemari sebagai unta dan kambing, seumpama unta dan kambing. Mereka makan benda-benda berduri, buah-buah berduri dan benda-benda busuk. Lalu telan, mereka telan bara api dan juga batu neraka. Lalu Nabi SAW pun bertanya kepada mereka, kepada Jibril, ya Jibril, apakah maksud dengan golongan ini? Inilah golongan umatmu ya Rasulullah yang tidak menunaikan zakat harta. Tak nak mau menunaikan harta hasil dengan berbagai alasan lah. Contohnya tak cukup khula, tak cukup nisab lah. Tak alasan lah, demi tak nak bayar zakat, mengelak bayar zakat. Siaplah nanti Allah Ta'ala akan balas. Contohnya dengan kehilangan harta benda, kemusnahan harta benda. Maka tarik bolehlah nikmat tadi. Aku dah bagi kau nikmat yang banyak, kau tak nak keluarkan zakat.
Kau tak nak kau tenggelamkan separuh daripada harta kau untuk diberi kepada orang fakir miskin, nak katakan separuh pun tidak kan? Sebab kadar zakat ni pun hanya 25 je. 25 saja kata zakatnya, bukan 1% pun perlu keluarkan. Bukan 50% pun perlu keluarkan. Tak sampai pun 3%, hanya 2.5% saja yang wajib dikeluarkan zakat. Dan tengoklah punya nisab dia. Apa nisab dia kan? Tapi mengelak. Yang macam alasan. Besok ni lah. Antara balasan yang akan terima oleh orang yang tidak menunaikan zakat. Baik, kemudian Nabi tunjukkan dengan segolongan manusia, di hadapan mereka ada daging yang telah dimasak dalam satu kuali, dan ada pula daging mentah yang kotor, yang busuk. Tetapi mereka makan daging yang mentah dan busuk tadi. Sedangkan daging baik yang telah dimasak itu mereka biarkan. Pada ketika itu Nabi SAW pun tanya kepada Jibril, ya Jibril, apakah maksud dengan golongan ini? Inilah laki-laki yang ada baginya isteri halal yang baik, tetapi dia pergi tidur dengan perempuan lain yang tidak halal baginya. Begitu juga perempuan yang ada baginya suami yang halal, tetapi dia tidur dengan lelaki yang tidak halal baginya. Tidur ni takkan tidur je kan? Tak? Tentulah lebih pada tu lagi. Itu yang kadang-kadang banyak tu dapat tangkap di hotel dan sebagainya. Biasa kalau operasi malam ni saya kerja ni. Malam ni kerja ni. Tengoklah kalau ada duan memanglah kena pergilah. Hari tu masa tahun baru pun ada banyak juga, ada 6 pasang juga dapat. Di sekitar Mantin. Di sekitar Nilai. Kita operasi besar-besaran nampak puasa ada 6 pasang. Tadi pun ada juga Valentine Day kan, dia operasi juga. Operasi ada yang berapa pasang kita tangkap. Hari itu pun ada sepasang. Masa saya bertugas minggu lepas pun ada sepasang kenapa tangkap. Itu pun polis yang tangkap. Dia cak dekat kereta tu, dia tengok kereta tu parking lama kat kawasan Perdona, belakang Perdona. Parking lama. Jadi polis pun ada yang polis yang ronda tanda ronda situ kan. Jadi dia rosak lah, ada orang benda tak elok. Dia dapatlah tangkap sepasang tadi. Janda dengan janda. Janda kan. Janda nak dua. Dengan yang lelaki tu bujang lah. Yang kadang-kadang berlaku. Ada dengan janda, duda pun ada. Kadang anggota polis pun ada terlibat. Askar kadang terlibat juga. Dia bukan orang awam saja, orang awam biasa juga. Saja kadang yang askar polis pun ada juga terlibat. Tangkap penghaluan. Tangkap penghaluan. Tangkap dengan awak dengan bini orang, dengan suami orang dan sebagainya. Tapi biasanya kalau dia orang ni biasa dia akan fight lah, dia akan lawan di mahkamah. Sebab tak kalau jadi akan kena tindakan tertib dan sebagainya. Itu dah lama. Biasa dia akan lawan lah. Tapi kita dah ada saksi, kita dah ada statement semua, kita rakaman pertangkapan pun ada, gambar pun ada, bukti, lepas tu lakaran pun ada, buat lakaran kan. Itu sebagai saksi-saksi lah. Biasa kita akan pergi tangkap, biasa bukan seorang, kita akan ada satu grup pergilah tangkap. Jadi yang tangkap, yang satu grup itu pakai saksi lah. Kalau seandainya orang yang disyaki tadi, kalau mereka nak fight lah, nak lawan kes tersebut. Dan biasanya penjawab awam lah yang takut dia buruk lah gitu. Orang yang kerja biasa, kerja potong-potong rumput, kadang dia nak fight macam mana kan, dia tak menjezahkan dia punya kedudukan dia. Yang fight ni, lawan ni biasanya penjawab yang ditangkap penghaluan. Sebab dia akan menjejaskan kedudukan dia.
jejaskan pencen dan sebagainya kan. Gitu. Mungkin nak kata gaji ditahan, gaji ditahan kan, pangkat diturunkan, boleh buang kerja kan, kan itu lah. Itu biasa dia akan lawan lah. Tapi kalau ada bukti yang jelas, tak ada apa, dia kena terima lah keadaan tu. InsyaAllah. Baik. Kemudian dia berjumpa, ada lagi kumpulan yang lain. Ia berjumpa seorang lelaki sedang mengumpul satu bebanan yang berat yang ia tidak kuat untuk mengumpulnya, tapi terus ia menambah beratan yang lain. Maka tatkala itu Nabi SAW bertanya, "Ya Jibril, apakah maksud dengan lelaki ini? Inilah gambaran lelaki daripada umatmu ya Rasulullah, yang sudah ada padanya amanah, manusia yang tidak dia sanggup menunaikannya, tetapi masih mahu lagi menerima amanah yang lain." Nampak? Banyak orang macam tu kan. Dia dah ada amanah, dia dah ada tanggungjawab, dia ada kedudukan, ada jawatan tu, jawatan ni, nakkan jawatan lain, nak lagi jawatan, nak jawatan. Sedangkan jawatan yang ada pun kadang mesyuarat, kita pernah buat mesyuarat, betul tak? Berapa tu keuangan pun tak pernah yang kata dibentangkan, dan orang keuangan tak pernah bentangkan, so macam mana? Nakkan jawatan lain lagi, jawatan yang ada pun tak boleh nak uruskan, tuan. Nak pula jawatan lain ni tanggungjawab besar tu. Maksudnya harapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau zaman sekarang ni kita ada SPRM pula. SPRM. Siapa yang pegang jawatan banyak, lepas tu dia kaya raya, kan? Kemudian tak pernah bentang penyata kewangan, apa organisasi yang dia dah masuk tu asyik lah. Siap lah kan? Kalau SPRM pun tak cari rumah. Gitu. Banyak zaman sekarang ni orang-orang menyalahgunakan puasa. Itu masalah yang Allah Ta'ala. Baik, kemudian ia berjumpa segolongan manusia yang digunting lidah-lidah dan bibir mereka dengan gunting besi. Tiap-tiap kali gunting, kembali lidahnya dan bibir-bibirnya kepada keadaan sebelum digunting. Maka waktu diminta keterangan tadi, Jibril pun menjawab, inilah tukang-tukang pidato penabur fitnah. Tukang-tukang pidato penabur fitnah. Zaman sekarang banyak macam tu. Karena bukan orang pidato je. Orang sekarang tak payah pidato pun. Orang tulis je. Orang tulis dalam WhatsApp, komen dalam WhatsApp, dalam Instagram, media massa, kan? Medsos. Istilahnya medsos macam media massa lah. Instagram. Betul? Zaman sekarang banyak menggunakan media massa je untuk fitnah orang lain. Sekarang ni boleh edit gambar. Edit gambar boleh. Sedang contohnya kita tak ada di tempat tersebut. Tiba-tiba orang ambil gambar kita. Orang tampak kita. Lepas tu dia edit gambar kita dengan seorang perempuan. Perempuan yang cantik. Dengan kata dengan seksi dan sebagainya. Amat seksi kan. Macam tu. Sedangkan masa itu kita tak ada kat situ. Kita tengok, nampak gambar pula. Dah rumah dah ngamuk. Kan? Dah mengamuk rumah dah. Apa ni bang ni? Siapa ni? Ni foto ke tak foto? Sila jawab bang. Sila jawab. Kan? Well lah. Suami menjawab. Dalam zaman sekarang, dia bukan sekadar tu aja. Video pun orang boleh edit. Kita tak ada kat situ, tapi dia letak kita kat situ dalam video tu. Macam sekarang. Okey? Tu kalau tak betul, mana fitnah lah. Fitnah lah. Okey? Jadi golongan fitnah tadi antaranya ialah digunting lidah-lidah yang bibir-bibirnya mereka dengan gunting besi. Kalau sekadar tak bercakap, tak pidato, inilah tangan besok lah. Jadi besok akan bertanggungjawab lah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Kemudian ia sampai dekat sebuah lubang kecil yang keluar daripadanya seekor sapi jantan yang besar. Lantas sapi itu mencuba hendak masuk kembali ke lubang tadi, tetapi tidak boleh masuk balik. Maka di waktu itu Nabi SAW bertanya, "Ya Jibril, apakah maksud dengan gambaran ini?" Sapi atau lembu lah. Lembu jantan yang besar keluar daripada lubang yang kecil.
Lepas tu nak masuk boleh tak boleh. Sebab apa? Lubang dah kecil. Macam mana nak masuk boleh kan? Kan senang nak masuk boleh. Kalau jadilah macam kucing ni lah. Kucing dia boleh masuk. Kucing lubang kecil boleh masuk. Sebab dia ada binatang tertentu ni. Kan? Benda kecil boleh masuk. Pencuri betul tak? Pencuri besi yang kecil ni pun boleh masuk. Pakaran dia. Sebab dia memang pemikiran dia tak tahulah macam mana jaga kan. Jadi apalagi kalau pencuri itu badan dia halus, badan dia kering, badan dia kurus. Kalau pencuri di badan kurus memang senang lah dia masuk celah-celah tikap ni, senang je. Besi tu dompet sikit je, tak ada dah boleh masuk lah. Betul? Kalau badan besar memang tersangkut lah perut. Kepala masuk tapi perut tersangkut. Sama macam orang kata ular sebelum dia makan kambing tu dia boleh masuk dalam kandang kambing tu. Bila dia dah makan kambing dia tahu dia nak keluar dah. Dia tersangkut di situ. Sebab kepala dia lepas tapi badan tak lepas. Nampak? Tapi kalau macam pencuri tu memanglah dia lepas sebab memang badan dia kurus. Lepas dia dapat ambil apa benda-benda dalam rumah orang tu, mungkin barang-barang berharga, emas ke dan sebagainya. Lepas tu dia keluar balik ikut etikap yang sama. Senang bagi dia badan dia nipis. Baik, kemudian okey. Sedanglah tadi sapi jantan yang besar keluar dari lubang yang kecil, kemudian dia nak masuk semula ke lubang tersebut tapi gagal. Kemudian maka di waktu itu Nabi SAW bertanya kepada Jibril, ya Jibril, apakah maksud dengan binatang tadi, sapi tadi? Yang dia tak boleh masuk semula. Maka Nabi SAW pun menjawab, Jibril pun jawab, dia kata, inilah gambaran seorang yang telah diucapkan suatu perkataan, lalu dia menyesal, padahal tak dapat dia menarik kembali. Nampak? Seorang yang telah mengeluarkan satu ucapan, kemudian menyesal dengan ucapan dia buat tadi, maka nak tarik balik pun tak apa, tak boleh jalan. Itulah gambaran dia kepada umatmu ya Rasulullah. Jadi berbagai-bagai gambaran lainlah yang ditunjukkan kepada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kepada kita, peringatan kepada kita lah. Peringatan kepada kita supaya kita berhati-hati dalam kehidupan kita insya-Allah. Baik, kita kembali pada Isra dan Mi'raj tadi. Jadi dalam peristiwa Isra dan Nabi bukan saja tunjukkan pada gambaran tadi. Nabi juga diseru dengan berbagai seruan. Nabi diseru dengan seruan Yahudi. Ya Muhammad tunggulah, ya Muhammad tunggulah. Nabi tidak menolehlah. Kemudian Nabi tanya dengan Jibril, ya Jibril, apakah maksud dengan seruan tadi yang panggil aku tadi? Itulah seruan Nasrani. Kalau kau menjawab seruan itu ya Muhammad, maka jadi Nasrani lah umatmu ya Rasulullah. Ya Muhammad. Kemudian Nabi diseru lagi dengan seruan yang lain. Kemudian Nabi tidak menjawab seruan tadi. Kemudian Nabi SAW pun tanya dengan Jibril, apakah maksud dengan seruan itu? Itulah maksudnya seruan Yahudi. Tadi Nasrani kan Yahudi ulang. Kalau saya akan jawab seruan tadi, maka Yahudi lah umatmu ya Rasulullah. Nampak tak? Tapi walaupun begitu, tetap juga ada di umat Nabi ini yang perangai dia tu perangai Yahudi. Perangai Yahudi. Kok perangai Yahudi walaupun dia tak mengaku dia Yahudi, tapi akhlak dia, perangai dia kan, sikap dia menunjukkan pada kita seorang macam ianya adalah perangai Yahudi. Sebab Nabi SAW berkata, sungguh akan berlaku pada akhir zaman nanti di kalangan umat Allah, ya Muhammad, yang akan mengikut jejak kumpulan ini selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Lalu Nabi SAW pun bertanya, apakah maksud dengan golongan itu? Selangkah itulah golongan Yahudi. Mana umat kau takkan ada yang begitu. Yang akan ikut kepada golongan itu selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Itulah golongan Yahudi. Ada di golongan Nabi itu akan jadi macam itulah, ikut perangai-perangai Yahudi dan sebagainya. Kita kena berhati-hati lah, insya-Allah.
Kemudian dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi naik ke langit yang ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi diberi ijazah sembahyang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semana Nabi sendiri berkalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salatu wasalam berkalam dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur Sinai, itu juga Nabi juga dalam peristiwa dan berkalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mana kalam itu, kalam Allah Ta'ala itu laisa biharfin wala bisautin, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Okey. Jadi kalau kita lihat dalam kitab Jawharatul Tauhid, dalam kitab Tauhid dia ada bahaslah berkenaan dengan pertemuan Nabi sallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian besok di akhirat besok, kita juga umat Nabi Muhammad sallam ini akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Betul? Allah Ta'ala akan membuka hijab dia. Bila Allah Ta'ala membuka hijabnya, maka segala ahli syurga akan nampak wajah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi disebut dalam kitab itu, selepas daripada peristiwa melihat Allah Ta'ala tadi, kan, mereka tidak lagi mampu untuk mensifatkan, merupakan wajah Allah Ta'ala itu macam mana. Kata, walaupun mereka dah melihat Allah Ta'ala dalam syurga, walaupun Nabi SAW itu melihat Allah Ta'ala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha, dapat melihat Allah Ta'ala, tetapi Nabi tidak dapat mengingat. Tetapi dia tidak dapat mengingat macam manakah zat Allah Ta'ala itu sebenarnya. Sebab apa? Disebut dalam kitab yang tadi itu, kerana manusia masa itu bila dah melihat Allah Ta'ala, mereka itu dibingungkan. Mereka dibingungkan. Soalan macam tidak berpijak di dunia nyata lah. Dibingungkan sehingga bila mereka dah selesai melihat Allah Ta'ala itu, mereka tidaklah mampu lagi menggambarkan macam mana zat Allah Ta'ala sebenarnya. Macam mana sebenarnya, tak dapat kita nak gambarkan. Walaupun ada kaul menyatakan Nabi melihat Allah Ta'ala, Nabi berjumpa dengan Allah Ta'ala. Ada kaul kenapa menyatakan Nabi berjumpa dengan Allah Ta'ala. Ada pula pendapat menyatakan Nabi tidak berjumpa dengan Allah Ta'ala. Nabi tidak berkalam dengan Allah Ta'ala. Nabi hanya mendengar suara Allah Ta'ala memberi saja. Memberi akan ijazah salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kepaduan sembahyang itu ialah 50 kali sehari semalam. 50 kali semalam. Bayangkan Ustaz, 5 kali pun dah kita dah ulang. Apalagi kalau 50 kali sehari semalam. Kalau 50 kali sehari semalam, saya rasa kita tak dapat nak buat kerja lain. Tak sempat nak layan suami, tak sempat nak layan cucu, tak sempat nak pergi masak, tak sempat nak pergi basuh baju, tak sempat nak kemas rumah, tak sempat nak basuh pinggan. Sebab apa? Dah 5 kali semalam nak sembahyang. Itu boleh sunat lagi. Itu sudah satu je semalam, boleh sunat lagi. Itu sebabnya bila Nabi SAW turun ke langit yang ke-6. Betul? Okey, setiap langit tu dia ada Nabi kan? Nabi. Okey, langit pertama apa? Nabi Adam. Langit yang kedua Nabi Isa. Nabi kedua Nabi Isa dan Nabi Musa, saya kata. Langit Nabi Musa, langit yang ke-6. Nabi Isa, Nabi Yahya. Isa, Yahya, lepas tu Nabi Harun, lepas tu Nabi Idris, lepas tu Nabi Yusuf, lepas tu Nabi Musa, lepas tu sampailah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pada atas sekali. Okay? Bila Nabi turun sampai ke langit yang ke-7, Nabi Ibrahim tak cakap apa. Bila sampai Nabi Musa, Nabi Musa dah banyak komplain dia. Dia tanya, apa yang kau dapat tadi naik ke Sidratul Muntaha? Aku dapat ijazah sembahyang daripada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali? Saya semalam 50 kali. Ya Muhammad, kata, Masya-Allah kan. Umat aku yang besar-besar pun tak mampu nak buat. Apalagi umat kau yang kecil-kecil, yang halus-halus. Apalagi orang Malaysia ni semua halus, kelamaan orang Arab. Betul? Orang tengoklah badan besar-besar. Orang putih tengoklah badan besar. Kita orang Malaysia ni pun badan kecil-kecil. Kan?
Kalau kita dalam ahli keluarga kita ada yang badan besar, kita berheran, macam mana kau besar pula? Kan macam tu. Ahli keluarga kita kan ada yang kadang tinggi besar kan. Tapi sebenarnya kalau nak banding dengan Arab, dia orang lagi besar lagi. Orang putih lagi besar lagi kan. Jadi Nabi Musa kata, mana aku yang kuat-kuat pun tak boleh buat. Yang mana mak kau yang kecil-kecil, kau pergilah naik Allah Ta'ala, Allah Ta'ala minta korang lagi. Terpaksalah Muhammad Salih berulang kali kan. Sehingga tinggallah 5 kali sehari semalam. Sebanyak 17 rakaat sehari semalam. Itulah. Dan dengan 5 kali sehari semalam itu, pahalanya bersamaan dengan 50 kali. Tapi dengan syarat kita buat dengan sempurna lah. Kita buat dengan sempurna, insyaAllah kita akan mendapat pahalanya sebanyak 50 kali sehari semalam. Walaupun kita semayang itu hanya 5 kali saja. Itu tak termasuk semayang sunat, semayang lain dan sebagainya. Kita ada banyak lagi. Kita ada semayang Qobliyah, Ba'diyah, tahajud, kemudian kita ada semayang hajat, kita ada semayang jenazah, banyak lagi. Maknanya nak tunjuk pada kita tu kepelbagaian ibadah. Nak tunjuk pada kita cantiknya Islam ni. Sebab apa? Kita ada kepelbagaian ibadah. Kita ada pelbagai semayang sunat. Kita ada macam lagi kata sedekah. Kita ada sedekah wajib, kita ada sedekah sunat kan. Pelbagai ibadah. Supaya apa? Kenapa kita ada pelbagai ibadah? Sebab supaya kita ni tak cepat kori. Kata para ulama. Supaya kita ni tak cepat bosan lah. Sebab kalau kita hanya menumpukan kepada satu ibadah, jadi kita akan cepat bosan. Jadi Islam ni cantik, bagus. Dia buat pada kita ni, dia ubah Islam ni dengan kepelbagaian ibadah. Ngaji, pahala kan. Penat ngaji, kita buat sunat. Penat sunat, kita buat lain pula sedekah. Dan sedekah pun bukan hanya sekadar menggunakan wang ringgit, harta. Kan? Senyum pun sedekah. Kan? Wa qulu tahlilatin wa takbiratin wa tahmidatin sedekah. Setiap tahlil, lepas tu tahmid, takdis, sedekah. Buang duit kat jalan pun sedekah. Pada kemaluan salah seorang kamu pun sedekah. Hubungan semesti pun dia sedekah. Ni apa nak sedekah ni ready dah kan. Ready dah apa nak sedekah kan gitu. Mana-mana pada kemaluan salah seorang kamu pun sedekah. Aja tu. Tapi jangan sedekah pada orang yang tidak halal. Tak apalah. Ini nak sedekah ni kan. Sedangkan orang tu tak halal kan gitu. Tidak ada ikatan perkahwinan. Mana boleh jadi sedekah? Macam tu, ya sedekah ni untuk suami isteri yang halal saja. Ada perkahwinan. Yang tak halal tu apa nak pergi sedekah? Memang lepas tu memang cek nahas saja. Betul. Betul tak? InsyaAllah. Okey. Kemudian kriya apakah hikmah? Saya tinggal sekali. Hikmah tentang Isra dan Mi'raj. Ada banyak hikmah yang saya dapat ni tidaklah. Terdapat apa hikmah perjalanan Isra dan Mi'raj ini? Antara hikmah pertama untuk menjelaskan fadlul kemuliaan, kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak berikan kelebihan Nabi. Sebab apa? Nabi dibawa ke langit berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu ikut perjalanan jauh pula, berjumpa dengan para malaikat pula, kan? Sehingga Nabi dapat mendengar bunyi kalam menulis. Kalam menulis Nabi dapat dengar. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian Nabi dilantik sebagai imam pula. Imam ketika semayang, semua para Nabi dan para Rasul berkumpul kan? Di Masjid Al-Aqsa. Nabi telah dipilih menjadi imam. Tahu tak? Tak senang nak jadi imam tu kan. Kalau sekarang jadi imam mesti temurga kan. Kena temurga. Kalau tak lulus temurga tak boleh jadi imam. Kalau setakat imam pakai surah boleh lah. Tak perlu nak temurga apa-apa.
Tapi kalau surau besar, temu juga. Surau besar-besar kan. Sudah jemaah pula ramai kan. Jadi Nabi SAW untuk menjelaskan yang pertama untuk menjelaskan keutamaan ataupun kemuliaan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, hikmah kedua untuk menghiburkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kerana kan antara sebabnya lah Nabi kehilangan dua orang insan yang sangat disayang oleh Rasulullah. Itulah Siti Khadijah, isteri baginda Nabi, dan juga Abu Talib. Dua orang insan yang banyak kata bagi bantuan, pertolongan, backup Nabi ya, dan sebagainya dalam menegakkan dakwah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, untuk mengajar Nabi tentang perkara-perkara gaib. Supaya Nabi dapat mengenal pasti betul-betul tentang perkara-perkara yang tadi. Jadi dibawa ditunjukkan kepada Nabi tentang perkara tadi. Supaya Nabi nanti bila ada orang tanya, Nabi dapat menjelaskan macam mana keadaan dia sebenarnya. Tentang azab sesaat yang menimpa umat Nabi SAW yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebiasaannya lah orang akan suka dengar cerita-cerita yang pelik-pelik. Betul tak? Orang suka dengar. Apa ya? Cuba kau cerita balik. Nabi kan dibawa naik ke langit jumpa Tuhan. Jadi peristiwa tu luar biasa dan mereka tertunggu-tunggulah. Macam mana cerita dia? Yang Muhammad cerita kan? Ini cerita kan? Dan mereka juga minta pada Nabi menceritakan tentang sifat ataupun kedudukan Baitul Muqaddas itu macam mana. Macam mana tiang dia, macam mana mihrab dan sebagainya. Semua diminta pada Nabi. Ini biasalah benda gaib kan, yang mereka tak lalui. Tentu mereka nak tahu cerita yang sebenarnya. Kadang macam mana. Tapi kebanyakannya mereka mengingkari apa yang Rasulullah SAW terangkan kepada mereka. Mereka kata ini adalah sihir yang terang nyata. Rasanya itu ya. Orang ingkar dia banyak bagi rasa. Sebab dia tak nak terima peristiwa. Jadi dia kata ini semua sihir gitu. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW melihat beberapa tanda besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemampuannya Allah Taala dan kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nabi diperlihatkan syurga, neraka, kemudian janji-janji yang benar kepada orang beriman dan juga janji-janji benar pada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam peristiwa Isra Mi'raj juga terdapat beberapa hikmah lain, antaranya mempersiapkan Nabi untuk bertemu dengan Allah Taala, di mana Nabi telah dibelah dadanya, kan, dikeluarkan hatinya, kemudian dibasuh dengan air Zam-Zam, basuh Zam-Zam, kemudian dimasukkan nur, hikmah, iman dan sebagainya. Ini adalah satu proses untuk nak jumpa Allah Taala. Sebab kita nak jumpa Tuhan ni, kalau kita nak jumpa raja kan, macam mana? Pakaian kena setrika, kena cantik, lawa, betul tak? Takut kalau sikit-sikit kotor tu dah risau kan. Dia tu. Kalau ada koyak sikit dah kelang kabut. ini tak gosok ni dah kelang kabut ni. Pakaian tak kena pun tak lap tidur dan sebagainya. Besok nak jumpa raja kan. Tapi pakaian tak standby lagi macam mana? Tak lap tidur pun kan. Dia tu. Begitulah kalau kita dalam konteks nak bertemu Nabi, nak jumpa Allah Ta'ala ni, jadi dipersiapkan. Kan Rasulullah tadi dengan dibelah dada ni salah satu simbolik nak berjumpa dengan seseorang yang hebat. Itu Allah Ta'ala. Kemudian Nabi juga diberikan kelebihan menaiki borak. Di mana borak ini ialah makhluk yang terdapat dalam syurga, yang tidak pernah ditunggang oleh sesiapa pun sebelumnya. Tak ada siapa pun tunggang si borak ni. Jadi Nabi Muhammad itu terpilih untuk menaiki borak.
Dia datang suka, dia bukan datanglah dunia bisa. Jadi nak tunjukkan pada kita tentang penghormatan dan kemuliaan darjat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi juga dalam hikmah yang seterusnya, kepentingan beliau memilih Al-Aqsa sebagai tempat istirahat Rasul yang mulia. Al-Aqsa adalah yang pertama daripada dua kiblat. Dia mempunyai kesucian dan tempat dalam jiwa Islam. Dan mungkin pilihannya untuk menjadi tempat istirahat bagi Rasulullah SAW setelah daripada perjalanan jauh kan. Dan jauh jadi tempat istirahat. Nah, dalam ketika di Masjid Al-Aqsa juga Nabi dibagi pilihan dua minuman. Saitulah susu dan juga arak. Susu dan juga arak. Ini masalah tempat berehat kan. Tempat berehat dia bagi minum lah. Jadi Al-Aqsa ni kira macam tempat berehat. Dalam perjalanan naik dan turun untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian peristiwa Isra dan Mi'raj juga adalah pengisytiharan tentang keluasan risalah yang dibawa Islam, kesyumulannya, kesesuaiannya dan setiap tempat dan masa. Ia termasuk apa yang berlaku ketika Nabi SAW bergerak daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nak menunjukkan pada kita tentang kesyumulan Islam, kebagusan Islam dan sebagainya. Jadi maknanya dia bukan hanya sekadar Islam ni bukan hanya sekadar di Mekah, tetapi meliputi pada tempat-tempat lain juga. Okey, saya rasa sekadar itulah tentang apa yang dapat kita kongsikan. Alhamdulillah. Cukuplah kita punya perbincangan pada malam ini tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan apa yang kita bahaskan, kita bincangkan malam ini, insya-Allah sebanyak akan dapat meningkatkan lagi lah keimanan takwa kita kepada Allah Taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, nasyaitanir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa 'ala mutaqabbala husnan ala dan mubarakatan katsira. Wasiyana bertanya alim nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala ta'arufin. Allahumma faqina bi Allahumma faqina bi Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tabarrakana min ba'di tabarrakan masuma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa al-qadri. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa qina al-abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillah. Qabbalallahu minkum. Thank you.